بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور Amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini saya memulakan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita pada kali ini dapat lagi kita bersama, dapat lagi kita bersama setelah semalam kita menangguhkan satu hari pengisian kita. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita mohon rahmat dari Allah, kita mohon hidayah, kita mohon taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melapangkan dada kita, mempermudahkan pembelajaran kita, pengisian kita pada pagi ini, yang mana pada pagi ini kita akan membaca, seterusnya memahami satu ayat yang terkandung di dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, boleh buka surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17. Lihat pada ayat nombor 44, muka surat 286. Muka surat 286, ayat yang ke-44, surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat 44, halaman 286. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Okey, itu adalah ayat nombor 44. Kita baca terjemahan dia terlebih dahulu. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Allah mengatakan bahawa langit yang 7 dan bumi yang 7 dan semua yang ada di dalamnya sentiasa bertasbih kepadanya, iaitu kepada Allah. Allah sambung lagi, wa in min syai'in
illa yusabbihu bihamdi. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Bertasbih dengan memuji Allah. Walakin, akan tetapi, la tafqahuna tasbihahum. Tetapi kamu semua tidak mengerti, tidak mengetahui, tidak memahami tasbih mereka yang makhluk-makhluk tadi tu. Kata Allah, kamu tak tahu macam mana mereka bertasbih. Dan Allah menutup ayat 44 dengan menegaskan bahawa Allah itu siapa. Allah mengatakan innahu, sesungguhnya kembali kepada Allah, yang mana Allah itu apa? Kana haliman. Sesungguhnya Allah itu adalah haliman, yang maha penyantun, ghafuran, dan yang maha pengampun. Okey, ayat 44 Allah membuka dengan cerita tentang tasbih, dan Allah tutup dengan mengatakan dirinya memiliki dua sifat. Ada dua nama bagi Allah, Haliman dan Ghafuran. Allah menutup dirinya, dia adalah yang maha penyantun, dan Allah itu Tuhan yang maha pengampun. Nanti kita akan sebutkan kenapa ditutup ayat 44, penutup dia ditutup dengan Haliman, ditutup dengan Ghafuran, dan apa kaitan dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca terjemahan ayat ni, di antara ayat yang kita mudah faham. Okey, ayat ni kalau kita baca sekali terjemahan, kita dapat maklumat bahawa Allah bagi tahu kepada kita bahawa langit yang 7, bumi yang 7, kita faham langit 7 lapisan, bumi pun 7 lapisan. Maksudnya Allah kata langit yang 7, bumi yang 7, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi, pada 7 itu Allah kata mereka ini buat apa? Tusabbihu lahu, sentiasa bertasbih. Kenapa kita terjemahkan sentiasa? Kerana perkataan tusabbih, tusabbihu tu dia merujuk kepada fi'lu al-mudhari', iaitu kata kerja yang merujuk kepada sentiasa, merujuk kepada benda yang, perkara yang berterusan, perbuatan yang berterusan, sentiasa, dan dia berterusan. Tusabbih. Okey. Potongan ayat yang ini, kalau kita faham pada potongan ayat sampai waman fihin ni, kalau kita berhenti pada situ, kita dapat maklumat yang Allah memberitahu bahawa semua makhluk, Allah beritahu semua makhluk yang ada di, Allah kata di langit-langit yang 7 dan di bumi yang 7, dan apa yang ada di antara keduanya, apa saja makhluk yang ada di langit, apa saja makhluk yang ada di bumi, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Okay. Tapi ayat ni Allah tidak sebut secara spesifik, secara khusus, contoh makhluk di langit tu apa, makhluk di bumi itu apa. Tapi Allah sebut secara umum. Jelas? Maknanya, sampai pada potongan ayat tu, kita dapat belajar, Allah bagi tahu bahawa Allah ni, yang menciptakan kita, yang mengatur alam ini, semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada bumi, mereka sentiasa bertasbih kepada Allah. Okey. Sebelum kita lanjutkan pada potongan ayat berikutnya, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu tentang apa makna at-tasbih. Apa makna tasbih? Okey.
Tasbih, perkataan tasbih. Okey, kalau kita belajar perkataan tasbih, tasbih ni dia diambil daripada perkataan awalnya daripada huruf sin, ba dengan ha. Huruf sabaha, sin, baha, itulah huruf asal dia yang keluarlah kepada perkataan tusabbih. Okay. Apa itu tasbih? Kita selalu dengar tasbih. Dan kita sedia maklum, ucapan tasbih, zikir kalau kita nak bertasbih, orang akan baca subhanallah. Betul lah, subhanallah itu adalah ucapan tasbih. Betul. Persoalannya adalah, apa makna subhanallah? Apa makna tasbih? Dia berbeza dengan ucapan tahmid alhamdulillah. Ia berbeza dengan ucapan Allahu Akbar, takbir. Ia berbeza dengan ucapan tahlil la ilaha illallah. Okey, apa itu tasbih? Dalam tafsir Adwa'ul Bayan, kitab tafsir yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau mengatakan perkataan tasbih pada asalnya, maksudnya at-tasbihu fil lughah, maknanya tasbih dari sudut perkataan Arab, kan, apa tu tasbih? Dari sudut bahasa, iaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Tasbih itu adalah al-ib'adu anis su'i. Al-ib'adu anis su'i. Apa makna tasbih? Tasbih dari sudut bahasa Arab bermakna al-ib'adu, menjauhkan, anis su'i, daripada perkara-perkara yang buruk. Apa tu tasbih? Tasbih ada al-ib'adu anis su'i, iaitu menjauhkan, jauhnya daripada sesuatu yang buruk. Itu adalah tasbih dari sudut bahasa dia. Dari sudut istilah syarak, maksudnya dari sudut istilah syarak dia, apa tu tasbih? Okey, asalnya tasbih ni, kalau kita kata marilah bertasbih, banyakkanlah bertasbih, maksud dia dari sudut asal, kalau kita kata jomlah kita bertasbih, banyakkanlah bertasbih, maknanya kita ajak orang supaya mengucapkan ataupun menjauhkan sesuatu perkara itu daripada keburukan. Okey, tetapi apa perkara yang kita nak jauhkan daripada segala perkara yang buruk? Kalau kita kata bertasbih, tentulah kita bertasbih kepada Allah. Maksud dia, kalau kita bertasbih, contohnya kita kata subhanallah, 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 kita kata maha suci Allah. Maknanya dari sudut bahasa, kalau kita kata subhanallah, bermakna ucapan maha suci Allah itu dari sudut bahasanya adalah menjauhkan Allah daripada segala perkara yang buruk. Okey, untuk lebih faham lagi, kita tengok dari sudut istilah syarak, apa makna tasbih? Dalam tafsir Adwa'ul Bayan mendefinisikan tasbih dari sudut istilah syarak adalah tanzihullahi jalla wa ala an kulli ma la yaliqu bi kamalihi wa jalalihi. Maksud dia apa? Tasbih dari sudut istilah syarak, tuan-tuan dan puan-puan, bermakna tanzih maksudnya membersihkan, menyucikan, kita kata menjauhkan Allah itu, membersihkan, menyucikan Allah Jalla wa'ala, Allah yang maha tinggi, Allah Ta'ala yang maha mulia, an kulli ma la yaliku, daripada setiap perkara yang tak layak bikamalihi, dengan kesempurnaan Allah, wa jalalihi, dengan keagungan Allah, dengan kebesaran Allah. Okey, bahasa yang paling mudah, tasbih dari sudut istilahnya maknanya adalah mensucikan, menjauhkan, membersihkan Allah daripada setiap perkara yang tidak layak disandang, dikaitkan dengan kebesaran Allah,
keagungan Allah. Dalam erti kata yang mudah lagi, tasbih ni adalah mensucikan Allah sesuci-sucinya daripada perkara-perkara yang tidak layak disandarkan, diperkatakan berkenaan Allah. Pada bab apa? Pada bab zat Allah ke? Pada nama Allah ke? Pada sifat Allah ke? Pada perbuatan Allah. Okey, saya bagi contoh. Kalau kita nak menolak ataupun kita nak menafikan bahawa Allah itu dia mempunyai anak. Okey. Ada orang kata, orang kata tu dalam ayat Quran, contoh manusia yang kata Allah tu ada anak perempuan. Kan? Allah tu ada anak perempuan. Maknanya orang-orang Arab musyrikin, mereka mengatakan Allah tu dia ada anak. Anak perempuan Allah tu adalah malaikat. Contoh kan? Adakah perbuatan, perkataan mensandarkan Allah mempunyai anak perempuan layak ataupun tidak layak? Patut ke tak patut? Tentu kita akan jawab, tak patutlah, tak bolehlah cakap macam tu. Jadi, apakah ucapan yang patut kita katakan bahawa Allah itu tidak mempunyai anak? Anak lelaki ke, anak perempuan ke? Tak patut kata Allah tu ada anak. Macam mana kita nak jauhkan perkataan itu? Maka kita ucaplah perkataan Subhanallah, Maha suci Allah. Dari apa sucinya Allah tu? Suci daripada mana-mana perkara yang tak layak dikaitkan dengan Allah. Antara perkara yang tak layak dikaitkan dengan Allah apa dia? Iaitu tuduhan yang mengatakan Allah itu mempunyai anak. Saya harap tuan-tuan dan perempuan jelas tentang apa makna tasbih. Jadi kalau kita banyak bertasbih, subhanallah, 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 kita bertasbih tu sebenarnya ucapan kita tu, kita sedang mensucikan Allah, menjauhkan Allah, membersihkan Allah daripada segala sifat-sifat, daripada perkara-perkara yang tak layak bagi Allah. Antara perkara yang tak layak disandang oleh Allah, kata tentang Allah adalah Allah itu mempunyai anak perempuan. Kenapa saya bagi contoh anak perempuan? Baik. Tuan-tuan dan perempuan ya, kita sekarang baca ayat 44. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, kalau nak tahu tentang kenapakah ayat tasbih ni dia duduk pada ayat nombor 44 dalam surah Al-Isra, kenapa ayat ni pada ayat 44? Tuan-tuan dan perempuan kena tengok ayat sebelumnya. Okey, ayat sebelumnya. Sebab itu kalau kita belajar Al-Quran, ayat yang datang selepasnya, ni ayat 44 kan? Sebelum tu ayat nombor berapa? Tentulah ayat 43. Tentulah ayat nombor 42. Tentulah ayat nombor 41. Okey, jadi ayat 44 ni sebenarnya, kan ayat ni pasal tasbih. Tadi kita dah faham definisi tasbih. Maknanya tasbih pada ayat ini Allah maksudnya pada ayat ni tadi kita belajar semua makhluk Allah di langit yang 7, semua makhluk Allah yang ada di bumi yang 7, mereka bertasbih kepada Allah. Maksudnya segala makhluk yang ada di langit-langit, segala makhluk yang ada di bumi, mereka semua membersihkan Allah, mensucikan Allah, menjauhkan Allah daripada sifat yang tak layak bagi Allah. Okey. Apa perkara yang Allah tak layak sandang, yang tak layak bagi Allah? Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca pada ayat sebelum 44, contohnya pada ayat nombor 40, Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang Arab musyrikin dulu di zaman Nabi. Mereka mengatakan Allah Ta'ala ni ada anak perempuan, iaitu malaikat tu adalah anak perempuan. Jadi untuk menolak, menepis, membangkang, membantah, mensucikan Allah bahawa Allah ni dia tidak ada anak, maka digunakan kalimah tasbih. Itu salah satu ruang kenapa tasbih itu digunakan.
Maksud dia apa saja yang tak layak dikaitkan dengan Allah akan digunakan perkataan tasbih. Contoh, kalau orang kata Allah Ta'ala ni tak berkuasa, kita kata subhanallah. Contoh, kalau orang kata Allah Ta'ala ni ada sifat lemah, kita kata subhanallah. Jelas tak? Kenapa sebut subhanallah? Kerana kita nak menafikan, menjauhkan, mensucikan Allah itu daripada segala sifat kurang, segala sifat lemah, daripada segala perkara yang tak layak disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tak langsung, tuan-tuan dan perempuan dah dapat belajar tentang selama ini yang kita duk kata subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, suci dari apa? Suci daripada pengertian yang telah pun kita sebutkan. Jadi Allah sangat suka kita bertasbih. Sehingga kita akan sebut penghujung dia, macam mana kita nak tasbih dan apakah kelebihan kita bertasbih. Okay, kita lanjutkan lagi pada potongan ayat yang berikutnya. Potongan ayat berikutnya, pada ayat 44 ni kita sedang baca, yang sedang kita tafsirkan, yang telah kita fahamkan ini, kita dah dapat tadi satu maklumat bahawa semua makhluk Allah ni, yang ada di langit yang tujuh, yang ada di bumi yang tujuh, semuanya bertasbih kepada Allah. Ayat ni dia umum. Ayat ni kalau tuan-tuan dan perempuan belajar tentang tema tasbih, ayat ni adalah ayat yang Allah menceritakan semua makhluk Allah, tak kiralah di langit ke, tak kiralah di bumi ke, mereka semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ini ayat umum. Okey, umum. Maksud dia, kalau di langit ada siapa? Di langit kita kata malaikat. Oh, malaikat termasuk ke? Iya. Oh, di langit ada apa? Kita kata di langit-langit ni, oh, ada matahari. Matahari bertasbih ke? Iya. Di langit ada apa lagi? Kita kata di langit tu ada planet-planet. Mereka bertasbih ke? Iya. Di langit ni ada apa? Oh, di langit ni ada bulan. Kita kata ada bintang. Mereka bertasbih ke? Iya. Kenapa kita kata iya? Sebab ayat ni umum. Allah kata apa saja yang ada di langit-langit. Apa saja. Hatakan guruh, hatakan petir, hatakan hujan yang nak turun, hatakan angin, hatakan awan. Tuan-tuan sebutlah apa yang dekat langit tujuh tu, semua bertasbih kepada Allah. Bahkan apa yang ada di bumi. Di bumi ni semua bertasbih. Sebab itu kata Al-Imam Ibnu Kathir kata apa? Dia kata ayat ni, dia kata wahaza amun. Dia kata ayat ni dia umum, dia kata fil hawayanat, sama ada pada haiwan, wan nabati, pada tumbuh-tumbuhan, wal jamadi, dan juga pada benda-benda, batu-batu. Tuan-tuan senaraikan, apakah makhluk yang ada di bumi yang tujuh? Cuba senaraikan. Kalau sebut haiwan saja tak tertulis kita jenis-jenis haiwan, semua bertasbih kepada Allah. Tumbuh-tumbuhan saja pun kita nak sebut, jenis pohon-pohon pun, nak sebut jenis tumbuh-tumbuhan melata pun banyak jenis. Satu dah sebut pokok saja pun dah banyak jenis. Mereka bertasbih ke? Iya. Batu-batu yang ada kiri dan kanan kita, mereka bertasbih ke? Jawapan dia iya. Kenapa kita kata iya? Kerana ayat ini dia umum. Allah kata, kan ayat tu kata Allah kata apa? Tusabbihu lahu as-samawatu sab'u wal ardu wa man fihin. Semua bertasbih kepada Allah. Allah sebut ayat ni, Allah nak katakan bahawa betapa sucinya Allah ni, betapa bersihnya Allah ni, betapa besarnya, sempurnanya, hebatnya Allah ni, sehinggakan semua makhluk dia sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jelas tuan-tuan dan perempuan? Faham pada potongan ayat awal ni dulu, nanti kita akan masuk pada potongan ayat yang berikutnya. Tapi masih lagi ayat sama. Okey, boleh tuan-tuan dan perempuan? Okey, kalau tuan-tuan dah jelas, okey. Sila catat ataupun sila tulis, ada beberapa baki ayat lain yang kita tak baca ayat tu, tapi saya nak jadikan ayat ni sebagai penguat, penyokong kepada ayat 44. Maknanya apa? Maksudnya macam ni. Ayat 44 ni, kalau kita faham,
Allah Ta'ala menceritakan bahawa semua makhluk di langit yang tujuh, semua makhluk di bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di dalamnya, mereka bertasbih kepada Allah. Okey, tuan-tuan tolong tulis ayat-ayat lain. Okey. Dalam Al-Quran ada 8 ayat. Dalam Al-Quran ada 8 ayat yang Allah menyebutkan bahawa secara umum semua makhluk Allah yang di langit, semua makhluk Allah yang di bumi mensucikan Allah. Iaitu apa? Bertasbih kepada Allah. Jelas tuan-tuan perempuan? Maknanya Allah Ta'ala ni hebat dia. Kalau manusia, kalau kita malas, tak nak bertasbih, tak nak gerakkan lidah ni untuk bertasbih kepada Allah, Allah Ta'ala tidak jatuh kesempurnaan dia. Allah Ta'ala tu tidak jatuh dia punya kemuliaan dia. Sebab apa? Selain manusia, semua makhluk Allah bertasbih. Jadi, tuan-tuan dan perempuan tolong tulis. Ada 8 ayat di dalam Al-Quran yang Allah mengatakan bahawa semua makhluk Allah di langit dan di bumi bertasbih. Ada 8 ayat. Okey. Ayat yang pertama adalah surah Al-Isra ayat 44 ni lah. Itu jadi ayat yang pertama. Maknanya tinggal lagi berapa ayat? Ada 7 lagi ayat yang Allah mengatakan semua makhluk dia bertasbih kepada Allah SWT. Sama ada makhluk di bumi dan di langit. Okey. Ayat yang kedua, tolong tulis tuan-tuan, sahabat-sahabat, kalau rajin tuliskan di komen tu ayat tu. Okey. Ayat yang kedua iaitu surah An-Nur, surah An-Nur, surah nombor 24 ayat 41 muka surat 355. Surah An-Nur, surah nombor 24, muka surat 41, ayat 41, halaman muka surat 355. Itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga adalah surah Al-Hadid, surah nombor 57. Surah nombor 57, ayat pertama, muka surat 537. Surah Al-Hadid, surah 57, ayat nombor 1, muka surat 537. Surah yang keempat, yang Allah mengatakan bahawa semua makhluk Allah di langit dan bumi bertasbih adalah surah Al-Hashri. Surah Al-Hashri, surah nombor 59, ayat nombor 1, muka surat 545. Surah Al-Hashri, surah 59, ayat 1, muka surat 545. Dan surah yang kelima adalah surah As-Saf. Surah As-Saf, surah 61, ayat pertama, muka surat 551. Surah As-Saf, surah 61, ayat nombor 1, muka surat 551. Okey, surah yang keenam, yang Allah menceritakan semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah di langit ke di bumi, adalah surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah, surah 62, surah yang ke-62, ayat pertama, muka surat 553. Surah Al-Jumu'ah, surah nombor 62, ayat pertama, muka surat 553. Kemudian surah yang ketujuh, yang Allah menyebutkan semua makhluk Allah di langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Hebatnya Allah ni tuan-tuan. Okay? Semua makhluk Allah bertasbih. Adalah surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun, ayat pertama, muka surah yang ke-64, ayat pertama, muka surat 556. Surah At-Taghabun, surah 64, ayat pertama, muka surat 556. Okey, selesai tulis. Kemudian ayat yang ke-8 adalah surah Al-Hashri. Surah Al-Hashri, surah 59, ayat yang ke-24. Ayat nombor 24, muka surat 548. Al-Hashri, surah nombor 59, ayat 24, muka surat 548. Okey, tuan-tuan dan perempuan, tak apa. Saya ulang sekali lagi. Saya ulang. Tak apa, tak perlu terkejar-kejar. Tak perlu terkejar-kejar, insya-Allah. Okey. Bertenang-tenang itu adalah daripada Allah. Terkejar-kejar, tergopoh-gapah ni adalah daripada
syaitan. Itu hadis Nabi SAW. Okey, saya sebutkan semula tuan-tuan puan ya. Okey, ada 8 ayat di dalam Al-Quran yang Allah bagi tahu kepada kita semua makhluk yang Allah ciptakan, sama ada makhluk tu ada kat langit ke, makhluk tu ada kat bumi ke, makhluk tu di antara langit dan bumi, semua bertasbih kepada Allah. Okay, ada 8 tempat. Tempat yang pertama adalah surah Al-Isra' tu sendiri, ayat nombor 44, halaman 286. Surah yang kedua, bukan surah kedua tu, ayat yang kedua, iaitu dalam surah An-Nur, ayat nombor 41, muka surat 355. Ayat yang ketiga adalah surah Al-Hadid, surah nombor 57, ayat pertama, muka surat 537. Dan surah yang keempat, ayat yang keempat, iaitu surah Al-Hashri, surah nombor 59, ayat nombor 1, muka surat 545. Ayat yang kelima adalah surah As-Saff, surah yang ke-61, ayat pertama, muka surat 551. Ayat yang ke-6 adalah surah Al-Jumu'ah, surah nombor 62, ayat pertama, muka surat 553. Ayat yang ke-7 adalah surah At-Taghabun, surah nombor 64, ayat pertama, muka surat 556. Dan surah Al-Hashri, surah yang ayat yang ke-8, tempat yang ke-8 adalah surah Al-Hashri, surah nombor 59, ayat 24, ayat 24, muka surat 548. Jadi kesemua ayat tadi adalah 8 tempat di dalam Al-Quran, 8 ayat yang Allah mengatakan semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah. Okey. Jelas tuan-tuan dan puan-puan? Okay, sebelum kita pergi kepada potongan ayat dia, potongan ayat yang berikutnya, wa in min syai'in tu, izinkan saya terang terlebih dahulu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka, rujuk, baca semua ke-8 tempat yang saya sebutkan ayat-ayat yang ada pasal tasbih tu, tuan-tuan buka pada 8 tempat. 8 tempat tu maksudnya 8 ayat yang saya sebutkan tadi tuan-tuan dan puan-puan, 8 ayat yang telah pun saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan akan mendapati bahawa makhluk Allah yang bertasbih ni, yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di bumi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia bertasbih bila tuan-tuan? Maksudnya waktunya bila? Keadaannya bila? Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan bukalah, contohnya kalau tuan-tuan dan puan-puan buka ke 8 tempat ayat tu, kan? Tuan-tuan buka 8 tempat, 8 ayat yang ada pasal tasbih tu, tuan-tuan akan mendapati ada ayat-ayat dalam surah, dalam ayat pasal tasbih, okey. Ada ayat tu Allah mengatakan tasbih tu dia menggunakan kata kerja al-madhi, fi'il madhi. Tuan faham tak? Maksud dia macam ni. Contoh. Yang ni kita nak kuatkan lagi maklumat bahawa Allah Ta'ala ni dia suci sesuci-sucinya, kan? Allah Ta'ala ni dia punya kebesaran dia, keagungan dia, tidak ada sedikit pun yang jelek, yang buruk, yang lemah bagi Allah. Makhluk Allah yang kita sebut 8 tempat, 8 ayat tadi tu, cara makhluk Allah Ta'ala ni bertasbih bila, bukan caralah, bila, waktunya bila. Kalau tuan-tuan himpunkan ke 8 ayat tu, tuan-tuan akan dapat satu benda yang menarik. Menariknya apa? Okey. Ada beberapa ayat dalam surah tadi yang kita sebut tadi tu, Allah menyebutkan menggunakan perkata kerja yang telah lepas. Tak kata kerja lepas dia panggil fa'ilul madi. Kita panggil apa? Past tense. Bertasbih tapi dalam past tense. Contohnya macam dalam surah Al-Hadid ayat pertama, surah Al-Hashri ayat pertama, surah Saf ayat pertama, Allah mengatakan makhluk Allah yang bertasbih tu adalah telah bertasbih. Maksudnya telah bertasbih. Okey, selesai. Dan ada ayat dalam 8 ayat yang kita baca tadi tu, Allah menyebutkan menggunakan
Bertasbih tu maknanya sedang bertasbih, sentiasa bertasbih menggunakan kata kerja sekarang, iaitu kata kerja present tense, iaitu fa'ilul mudhari', kan? Ada pada surah Jumaah, surah At-Taghabun, termasuklah surah yang kita baca sekarang Al-Isra' menggunakan kata kerja apa? Bertasbih tu adalah fi'lu al-mudhari'. Fi'lu al-mudhari'. Tahu tak fi'lul mudhari'? Kata kerja sekarang. Fi'lul mudhari' ataupun kita kata present tense, dalam bahasa Arab, present tense tu disekali dengan future tense lah. Okey, fi'lul mudhari', kata kerja mudhari' ni, maknanya ayat tu kalau kita belajar dari sudut bahasa, kalau Allah guna kata kerja sekarang tu, maknanya benda tu dia adalah ad-dawam, dia sentiasa, al-istimrar, dia berterusan. Maknanya kalau tuan-tuan gabung ke 88 ayat tadi, tuan-tuan akan dapati, tuan-tuan gabung dia, tuan-tuan akan dapati bahawa Allah Ta'ala ni makhluk yang bertasbih kepada dia sampailah bila-bila. Maksud dia macam tu. Maknanya tak pernah terputus makhluk yang memuji, yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tanya, macam mana pula boleh kata tak terputus? Mereka tak jemu ke? Kan? Contoh, kita ambil contoh apa tadi? Kita kata, oh malaikat tu dia tak jemu ke bertasbih kepada Allah? Jawapannya tidak. Oh matahari tu bertasbih ke kepada Allah? Dia tak jemu ke? Selalu ke? Setiap saat ke? Jawapannya ya. Kalau orang tanya, macam mana boleh cakap macam tu? Inilah sebab kena belajar Al-Quran. Fahamkan pada penggunaan kata kerja dalam ayat tersebut. Ada kata kerja Allah guna fa'ilul madhi, past tense. Ada kata kerja Allah gunakan kata kerja berbentuk present tense dan juga future tense, fa'ilul mudhari'. Maknanya makhluk yang memuji Allah ni, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa sampailah nanti, sampai ke dalam syurga pun nanti, Allah itu akan ada makhluk yang memujinya. Masya Allah. Besar tak tuan-tuan dan puan-puan kedudukan ucapan subhanallah, tasbih? Besar tuan-tuan dan puan-puan, tinggi nilai dia. Nanti kita akan sebut pada penghujung dia. Kita akan sebut pada penghujung dia apa tindakan yang perlu kita lakukan dan bagaimana. Tuan-tuan dah faham potongan ayat yang bahagian pertama tu daripada tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Kita pergi kepada potongan ayat yang berikutnya. Potongan ayat yang berikutnya, Allah kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Pada potongan ayat tu maksudnya kita pecahkan ayat itu pada pecahan-pecahan dia panggil maqati'. Dalam ayat ni, kalau ayat potongan ayat pertama tadi, Tuhan sebut umum je. Tuhan kata, semua makhluk di langit, semua makhluk yang di bumi, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, mereka bertasbih kepada Allah, sentiasa bertasbih kepada Allah. Pada potongan ayat yang berikutnya, Allah menjelaskan, memperincikan lagi macam mana mereka bertasbih. Allah kata, wa in min syai'in, dan tak ada sesuatu pun melainkan mereka sentiasa bertasbih. Maknanya ayat ni mengkuatkan lagi ayat tadi. Kalau ayat tadi kata semua makhluk di langit yang 7, bumi yang 7, dan ada di antara keduanya, di dalamnya bertasbih kepada Allah, kan? Potongan ayat berikutnya menguatkan lagi, wa in min syai'in, dan tak ada sesuatu pun. Maksud dia dekat langit-langit tu, apa saja makhluk kat langit tu, tak ada satu pun yang di langit tu. Maksudnya soalan, kalau tadi Tuhan kata semua makhluk di langit bertasbih, kan? Kita kata semua makhluk di langit 7 bertasbih. Dia macam umum lah. Tapi ayat yang berikutnya menguatkan lagi. Tidak ada sesuatu. Maksudnya semua lah. Maksudnya kalau makhluk di langit tu, apa saja makhluk di langit bertasbih. Apa saja makhluk di bumi bertasbih. Sentiasa bertasbih. Tasbih saja ke? Dalam ayat ni Allah tambah, mereka bihamdihi, mereka memujinya. Maknanya kalau kita baca hadis Nabi, cara bertasbih ni kan, kalau kita nak gabung antara tasbih dengan tahmid, kita ucap seperti contoh, subhanallahi wa bihamdih.
Kan kita pernah belajar kan, nanti kita akan sebut hadis dia. Kan kita sebut subhanallah tu tasbih saja. Tapi kalau nak tambah pujian, tahmid, dia perkataan wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi. Maksud dia makhluk Allah yang di langit yang 7, di bumi yang 7, dan tak ada sesuatu pun makhluk Allah melainkan mereka sentiasa bertasbih menyucikan Allah dengan memuji Allah. Nak tahu tak dia punya ucapan tasbih pokok tu apa? Tuan-tuan nak tahu tak? Batu-batu ni dia tasbih apa? Tuan-tuan tengok burung yang terbang tu, tengok burung terbang sebenarnya dia bertasbih tu. Tuan-tuan dengar bunyi kucing kan, kita kata, oh lapar kot kucing ni, tapi sebenarnya kucing tu sedang buat apa? Okey, pokok daun tu bergoyang. Oh, pokok tu sedang buat apa? Kan, hujan turun. Sebenarnya hujan turun tu buat apa? Wallahu ta'alam, tapi Allah bagi tahu kepada kita. Kalau tuan-tuan nak tahu jawapan macam mana ucapan, macam mana makhluk di langit tu bertasbih, jawapannya Allah kata apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi Allah kata apa? Tetapi kamu semua tak tahu macam mana mereka bertasbih. Maknanya tuan-tuan, saya tak boleh bagi jawapan. Sebab apa? Sebab Allah tak bagi jawapan. Maknanya Allah tak bagi tahu kepada kita macam mana ya matahari tu bertasbih, Allah tak bagi tahu pada kita. Macam mana ya bulan tu bertasbih, Allah tak bagi tahu pada kita. Macam mana ya guruh tu bertasbih, Allah tak bagi tahu pada kita. Macam mana langit tu bertasbih, Allah tak bagi tahu kepada kita. Tapi Allah bagi tahu mereka bertasbih. Cara bertasbih, adakah mereka baca subhanallah wa bihamdihi? Allah tidak menerangkan. Cara bertasbih Allah tak bagi tahu. Mungkin burung ni bertasbih dari sudut dia terbang, sayap dia terbang, kembangkan kepak dia ke, ataupun dia kucukkan kepak dia tu dia bertasbih. Kita tak tahu. Tapi Allah kata burung tu bertasbih. Kucing, kita tak tahu macam mana kucing tu bertasbih. Mungkin daripada dia mengiau ke, kita tak tahu. Kuda bertasbih, kita tak tahu. Allah kata, kau tak akan tahu, kau tak akan faham, kata Allah, macam mana mereka bertasbih. Tapi mereka bertasbih tak? Ya. Macam mana bertasbih? Caranya macam mana? Gerakkan kaki ke? Gerakkan mulut ke? Keluar bunyi ke? Kita tak tahu. Okey. Ayat ini, Al-Imam Ibn Kathir, dia mentafsirkan ayat walakin la tafqahuna tasbihahum. Dia kata, ay la tafqahuna tasbihahum ayyuhan nasu li'annaha bikhilafi lughatikum. Dia kata, kenapa kita tak tahu? Kata Ibn Kathir, sebab mereka ini bertasbih, kata Ibn Kathir, bahasa dia tak sama macam bahasa kamu. Kalau bahasa kita, kita mungkin bertasbih dengan ucapan subhanallahi wa bihamdi. Kita dengar orang baca tu, oh dia bertasbih tu. Tapi kalau makhluk-makhluk lain, macam ni bertasbih? Kita tak tahu. Kan? Ikan bertasbih, kita tak tahu. Tapi bertasbih, iya. Mungkin daripada dia gerakkan insang ni, kita tak tahu. Sebab Allah tak bagi tahu. Tapi Allah bagi tahu apa? Semua makhluk itu bertasbih. Masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sampai ke hari akhirat tu, semua makhluk Allah bertasbih, tuan-tuan. Ya Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Hebatnya Allah, besarnya Allah. Tapi kita bertasbih tak? Ke kita banyak menyanyi? Ke kita banyak cakap benda-benda yang kotor? Ke kita banyak buat dosa dengan mulut kita, dengan lidah kita? Ke ada orang kerja mulut yang ngata ke orang je? Ke macam mana? Sepatutnya mulut kita yang ada lidah di dalamnya, kan, hati kita sepatutnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, untuk menguatkan fakta ini lagi, tuan-tuan dan puan ya. Okey, saya sebutkan beberapa contoh para sahabat mereka mendengar macam mana benda itu bertasbih. Okey, dalam Sahih Al-Bukhari, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, dia kata apa? Dia kata, kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa ya'kul wa huwa yu'kal. Abdullah bin Mas'ud mengatakan mereka mendengar makanan yang mereka sedang makan tu bertasbih. Ini dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Boleh tengok riwayat ni juga dalam tafsir Ibn Kathir. Lepas tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu riwayat daripada Sunan An-Nasa'i, ya, daripada Abdullah bin Amr bin As.
Dia kata Nabi SAW melarang kami daripada membunuh dufda'. Dia panggil apa? Dia panggil difda'. Maksudnya Nabi larang kami bunuh katak. Kenapa Nabi larang membunuh katak? Nabi mengatakan naqiquha tasbihun. Nabi kata apa? Bunyinya katak itu, itulah tasbih dia. Maknanya kita dapat sedikit maklumat dalam hadis, katak tu berbunyi kan, ong tu maknanya dia bertasbih. Sebab Nabi yang sebut dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i. Riwayat ni saya ambil dalam Tafsir Ibn Kathir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Syekh. Okey, selesai tadi. Itu adalah contohnya. Baik, kita terus kepada hujung ayat, penutup ayat ini. Allah mengatakan bahawa Allah tu apa? Innahu kana haliman ghafura. Kenapa Allah mengatakan dia itu adalah maha halim? Apa makna haliman, penyantun pada ayat ini? Okey, haliman pada ayat ini kata Al-Imam Ibn Kathir. Okey, Ibn Kathir kata maksud Allah penyantun dalam ayat ini bermakna Allah Ta'ala ini la yu'ajilu man asahu bil uqubah bal yu'ajiluhu wa yunziruhu fa in istamarra ala kufrihi wa inadihi akhadhahu akhadhan azizin muqtadir. Makna dia apa? Ibnu Katsir kata apa? Kenapa Allah tutup ayat ini dengan Allah mengatakan dia tu haliman? Allah tu penyantun. Penyantunnya Allah dalam ayat ini, Allah bagi tahu bahawa Allah Ta'ala ni dia tidak tergesa-gesa untuk memberi azab kepada orang yang berdosa. Maksud dia, contoh Allah tu halim apa tahu? Orang yang kata, kalau kita tengok konteks ayat ni pada surah ini, orang kata Allah Ta'ala tu dia ada anak perempuan di kalangan para malaikat. Macam ayat 40 yang kita baca awal tadi kan. Kan itu dosa besar tu tahu. Ataupun mensyirikkan Allah kan dosa besar. Tapi adakah orang yang kata je Allah tu ada perempuan, terus Allah hantar azab? Tak ada. Allah tak macam tu. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Allah bagi peluang dulu. Peluang-peluang yang Allah bagi tu, masa yang Allah bagi tu, sebenarnya itulah maksud Allah itu halim pada ayat ini, kata Ibn Kathir. Sampailah satu masa kalau mereka berterusan buat, kalau Allah turun azab, azab itu adalah azizin muqtadir, habis mereka. Betul, Allah tu halim, Allah ni penyantun. Penyantunnya Allah, Allah menangguhkan, Allah memberi masa kepada orang-orang yang berdosa. Allah beri masa kepada orang berdosa untuk dia berubah, untuk dia patah balik, untuk membetulkan perkataan, untuk membetulkan akidah. Allah bagi peluang. Lepas tu Allah tutup. Ghafura. Kenapa Allah kata dia tu ghafuran? Allah tu maha pengampun. Tak lain dan tak bukan, makna ayat ini adalah apa? Makna Allah itu maha pengampun. Dalam Tafsir Al-Tabari mengatakan bahawa Allah tu pengampun liman taba wa amana wa amila salihan. Maksud dia, kan tadi Allah bagi peluang kan? Allah bagi peluang orang yang mensyirikkan Allah, Allah bagi peluang kat dia. Kalau dia nak bertaubat, Allah terima taubat dia. Nampak tak cantik tak nama haliman dengan ghafurah diletak pada penghujung ayat. Allah ni, Allah lah yang paling penyabar sekali. Allah lah yang paling penyantun sekali. Allah bagi peluang. Dah sampai satu masa had dia dah sampai, Allah akan turun azab. Tapi Allah bagi peluang. Allah bagi peluang. Macam kita sendirilah. Kan dosa kita banyak dengan Allah. Tapi ada tak Allah hantar petir duk panah kita? Ada tak Allah hantar bumi supaya tenggelamkan kita? Tak ada. Allah buat apa tu? Itulah tentu Allah halim kat kita. Allah bagi peluang. Allah penyantunnya Allah. Sayang dia kepada dia. Penyantunnya Allah. Bagi peluang. Tak apa, bagi peluang. Hidupkan lagi esok dia. Tidur balik, hidupkan lagi. Bagi nyawa lagi. Tetapi kalau kita sedar, kita nak bertaubat kepada Allah, Allah terima tak? Allah kata dia itu adalah ghafur. Dia tu maha pengampun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga tafsiran ringkas ini berdasarkan tafsiran para ulama, tuan-tuan faham ayat nombor 44. Kenapa ayat 44 tu duduk dekat dalam surah Al-Isra? Apa makna tasbih? Siapa makhluk yang bertasbih? Yang ada di langit dan di bumi? Allah kata umum. Ayat ni umum.
Tuan-tuan senarailah apa saja, itulah termasuklah senarai dia. Tapi Allah bagi tahu, kita tak tahulah, hanya Allah saja yang tahu macam mana makhluk-makhluk itu dia bertasbih. Kenapa? Cara dia bertasbih berbeza, bahasa dia pakai berbeza. Cuma dalam hadis tadi ada dinyatakan para sahabat mendengar makanan yang mereka makan tu bertasbih. Begitu juga Nabi larang membunuh katak dalam hadis riwayat An-Nasa'i tadi tu. Kenapa? Kerana bunyi katak itu adalah bertasbih. Yang lain kita tidak tahu, wallahu taala a'lam. Jadi tuan-tuan dan puan, daripada itu marilah kita sama-sama menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk kita bertasbih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah fadilat dia? Apakah caranya? Okey, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cara nak bertasbih dengan memuji Allah. Jadi dia punya tindakan dia selepas ayat ni, tindakan dia apa tuan-tuan? Tindakan dia adalah bertasbih. Jangan tasbih je, bawa sekali memuji Allah. Caranya macam mana? Okey. Kalau tuan-tuan ada kitab hadis Riyadhus Salihin, saya selalu kempen, belilah hadis kitab Riyadhus Salihin, belilah hadis kitab Riyadhus Salihin. Okey. Ada hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bagi tahu kepada Abu Dhar. Nabi kata apa? Nabi kata, nak tak aku bagi tahu dekat engkau perkataan yang Allah sangat suka kepada Abu Dhar. Tentulah Abu Dhar kata apa? Tentulah dia nak kan? Maka Nabi SAW mengatakan bahawa inna ahabbal kalami ilallah. Sesungguhnya perkataan, ucapan yang sangat disukai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Kita kata ada dua potongan ayat. Subhanallahi wa bihamdi. Itu Allah sangat suka. Kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Mana kita kata Maha suci Allah dengan pujian baginya. Maha suci Allah dengan memujinya. Subhanallahi wa bihamdi. Sambil masak pun bertasbih dengan memuji Allah. Sambil basuh kain pun subhanallah bihamdi. Betul tak? Sedang memandu subhanallah bihamdihi. Betul tak? Sambil apa? Sambil nak baring-baring itu subhanallah bihamdihi. Sambil urut kaki subhanallah bihamdihi. Pergilah mana-mana, gunakan waktu untuk bertasbih kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah sangat suka perkataan itu. Itu yang pendek lah. Okey. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebutkan lagi. Hadis tadi tu, dia fadilat dia, Allah sangat suka perkataan dia. Tapi ada fadilat lain, kelebihan lain. Kalau tuan-tuan rajin lagi, tuan-tuan cuba baca subhanallah bihamdi tadi berapa kali? Kalau boleh, baca dia 100 kali setiap hari. Apa kelebihan dia? Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, muttafaqun alaih, yang mana Nabi mengatakan ini. Nabi mengatakan, sesiapa yang berkata man qala, siapa yang berkata, siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, disebut subhanallah bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, diucap satu hari banyak 100 kali, khuttat khatayahu, akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, wa in kanat mithla zabadil bahri, sekalipun kesalahan yang dia ada itu sebanyak buih di lautan. Kelebihan dia, kalau kita ucap subhanallahi wa bihamdi 100 kali satu hari, kalau kita ada dosa sebanyak buih di lautan, Allah akan memberikan pengampunan. Sebab apa? Fadilat tadi, kerana Allah suka perkataan tu. Jadi sebenarnya kalau orang beriman, dia tak akan cakap pasal orang lain, dia tak akan buka aib orang lain, dia tak akan cerita benda lain, melainkan mulut dia asyik apa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Itu kelebihan yang kedua. Dan kelebihan yang ketiga, ataupun kalau tuan-tuan nak baca yang famous juga, viral juga zikir ini, sudah sedia maklum, kelebihan yang ketiga ni, zikir yang ketiga ni, dia bukan hanya ada tahmid saja, tapi kita menggandingkan dengan mengagungkan Allah. Bacaan dia apa? Yang kita biasa dengar tu, subhanallahi wa bihamdi. Tu yang tadi kan? Kalau rajin lagi, baca tambah dia hujung dia. Tambah dia apa? Subhanallahil azimi.
Dia ada tambah salah satu nama Allah Al-Azim. Okey, maksudnya zikir yang ketiga ni, maksudnya yang tadi kan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdihi. Okey, kalau lagi banyak baca macam 100 kali lebih tak apa. Kemudian ada zikir lain yang kita kata tasbih kan, yang kita baca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, maha suci Allah dengan memujinya, maha suci Allah yang maha agung tu. Fadilat dia Nabi kata apa? Nabi kata fadilat dia apa? Nabi kata fadilat dia adalah saqilatani fil mizan, dia akan memberatkan timbangan, dan habibatani ilar rahman, dia akan termasuk dalam kumpulan yang Allah sayang. Allah ni tuan-tuan, kalau dia dah sayang kepada kita, kalau Allah dah sayang kat hamba dia tu, Masya Allah, tidak ada kasih sayang yang sangat bernilai. Tidak ada kasih sayang yang tidak pernah bertepi dan takkan terputus buat selama-lamanya, adalah kasih sayang Allah. Macam mana nak cari kasih sayang Allah? Mensucikan Allah, bertasbih, membersihkan Allah, menjauhkan Allah daripada segala sifat yang tak layak bagi Allah, sifat kekurangan bagi Allah, dan sifat yang apa saja perkara yang tak layak disandar oleh Allah. Caranya macam mana? Bertasbih, memuji Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azimi. Okay, kalau tuan-tuan nak bertasbih saja cukup dengan subhanallah. Nak pendek lagi, kalau nak pendek lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada. Okay, tapi kalau boleh gabungkan dengan tahmid. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Allah suka kalimah-kalimah tasbih ini. Maka inilah pengisian ringkas yang dapat kita belajar daripada satu ayat nombor 44 di dalam surah Al-Isra. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti kita jumpa lagi. Kita bertemu sekali lagi, tapi bukan hari esok. Kita jumpa nanti hari Khamis. Kalau ikut jadual, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Tapi hari esok, kalau tuan-tuan berminat untuk ikuti, esok saya tak buat di FB Tadabbur Center. Tapi esok saya akan sambung siri kedua yang saya kupas pada hari semalam tu. Maksudnya semalam kita tak buat di FB Tadabbur Center. Semalam saya bersama dengan Yapim Smart Venture. Kalau semalam tu kita cerita tajuk tip-tip macam mana Allah Ta'ala boleh murahkan rezeki kita. Saya hanya sempat kongsi 6 saja. 6. Maka besok hari Rabu saya akan sambung untuk tip yang ke-7, 8, 9, 10 dan 11. Untuk siri yang kedua di Yapim Smart Venture. Jadi sebab itu program yang jarang-jarang tadi saya memenuhi hajat mereka. Jadi tuan-tuan, besok kita tangguhkan pengisian ayat tadabbur ayat-ayat pilihan ni, tapi tuan-tuan boleh pergi melihat di FB Yapim Smart Venture. Saya akan sambung siri yang kedua, macam mana Allah cerita tentang rezeki. Kalau hari semalam cerita 6, nanti kita sambung 7 sampailah yang ke-11. Semuanya akan berdasarkan kepada ayat Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah nanti minggu yang satu lagi mungkin kita akan lebih fokuskan ayat-ayat pilihan ni. Mungkin kita akan belajar tentang doa di dalam Al-Quran. Maksudnya kita akan ambil ayat-ayat bermula Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Mana-mana ayat yang ada bentuk doa, kita akan ulas pada ayat itu. Maknanya tajuknya adalah doa-doa di dalam Al-Quranul Karim. Itu kita akan mula pada minggu. Mungkin kita boleh mula nanti pada hari Senin yang akan datang. Tapi pada hari esok kita tangguhkan dulu. Tapi tuan-tuan boleh pergi ke tonton di FB Yapim Smart Venture. Kemudian hari Khamis kita sambung semula. Ataupun kalau tuan-tuan ada cadangan, nanti tuan-tuan dan puan kemukakan pada admin Tadabbur Center. Masuk dalam FB Tadabbur Center ke, ataupun siapa-siapa pun admin Tadabbur Center, tuan-tuan boleh cadangkan tajuk. Nak tema ke, nak apa, tuan-tuan boleh cadangkan. Nanti kita analisis balik dan kita akan bersama-sama membahaskannya berdasarkan kadar ilmu, kadar kemampuan yang Allah beri kepada kita. Tanpa rahmat dari Allah, kita akan dapat buat sesuatu. Saya mohon maaf banyak tuan-tuan dan puan atas kelemahan, atas kekurangan penyampaian saya, pengisian
yang ringkas ini pada pagi ini tuan-tuan, saya mohon ampun dan maaf. Kita mohon keampunan dari Allah dengan kita menutup pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca tasbih yang Nabi ajar. Apabila kita bangun daripada mana-mana majlis, kita digalakkan membaca tasbih supaya Allah mengampunkan dosa kita. Sebab kita tak tahu sepanjang kita berinteraksi, sepanjang kita online, sepanjang kita bercakap dalam majlis, takut kita buat benda dosa je, kita minta ampunan dari Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi tuan-tuan dan puan di FB Tadabbur Center hari Khamis insya-Allah.